mengembaralah di muka bumi ini. Mengembara ke tempat orang bukan sahaja akan memberikan pengalaman, malah akan mengajar saya untuk mengenali diri saya sendiri. Dari kota yang terkenal dengan bola sepak dan seni bina, hingga kota yang pernah menjadi empayar Islam terbesar di dunia. Saya melihat dan merasai sebuah pengalaman yang penuh inspirasi dan takkan boleh dilupakan. Inilah kisah pengembaraan saya, Kamal Adli, dalam From Spain to Morocco. Okey, Cordoba, sebuah bandar besar sederhana yang menyimpan pelbagai sejarah yang mengagumkan. Kita dapat lihat pelbagai seni bina yang cantik, yang menarik, menyimpan banyak sejarah yang membuktikan yang tempat ini pernah menjadi tempat pemerintahan Khalifah Islam. Dan di sini saya berada di salah satu tempat bersejarah di Cordoba. Nak tahu apa? Jom tengok. Cordoba. Ia merupakan sebuah kota moden bersaiz sederhana yang menyimpan sejarah mengagumkan. Di sini kita dapat lihat pelbagai seni bina yang mengimbau zaman gemilangnya di bawah pemerintahan Khalifah Islam. Ketika itu, Islam menguasai seluruh semenanjung Iberia dan menjadi bandar kedua terbesar di dunia. Jika kita ke Cordoba, ada sebuah tempat yang wajib kita kunjungi untuk mengetahui tentang tamadun Islam di sini. Tempat yang sekitar 30 minit dari kota Cordoba diberi nama Medina Az-Zahra. Hai, Assalamualaikum. Sekarang ni saya berada di Medina Al-Zahra. Apa benda tu Medina Al-Zahra? Anda nak tahu kan? Okey, tapi sebelum tu kita masuk dulu dalam galeri ni. Ada sikit sebanyaklah info yang anda boleh dapat mengenai Medina Al-Zahra. Apa itu? Let's go. Dekat dalam Museum Medina Al-Zahra ni disediakan satu bilik panggung wayang yang saya tak pasti apa yang akan ditunjukkan kejap lagi, cuma dia kata tayangan ni selama 20 minit. Mungkin saya rasa pasal sejarah Medina Al-Zahra ni ke. So, kita tengok lagi dalam 20 minit tu apa yang dia bagi. So, nanti saya kongsi dengan anda. Okay. Come on, Taufik. Alright. Good. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Medina Az-Zahra ni, eloklah menonton dahulu video yang disediakan. Tiket untuk masuk ke Medina Az-Zahra ni cuma €1.50 je. Melalui video animasi ini, sejarah tentang tempat ini diceritakan lebih terperinci dari masa ianya dibina hinggalah hari ini. Selepas menonton video, saya ke galeri ataupun muzium yang menyimpan khazanah dan maklumat tentang tempat ini. Oh, dibuat atas bukit. Okay, maybe lagi senang kot untuk pantau. Saya pun tak faham gambar apa sebenarnya. Khalifah Komo. Oh, dia banyak. Dia ni macam orang paling berpengaruh jugalah dekat dunia sebelum ni. Jadi ini adalah pelan dia. Besar sangat ni dia punya ni. Sayangnya lah sekarang ni dia dah hancurkan, so hanya ada beberapa je. Kalaulah dia maintainkan lagi semua ni. Nampak ni. Ni dia punya town. So dia buat memang naik ke atas bukit.
senang nak pantau kan kalau orang datang serang ke apa. Duit. Dia orang gunakan ini untuk membeli barang. Senang bawa dia timbang duit tu. Sudah tahu dah berapa ringgit. Banyak ni. Okey, ambil. Dikira macam timbang lah. Kita antara yang masih ada lagi tempayan. Buat benda kat rumah kita. דברי מה קרה, אמרי לי מה כואב, חשוב עליי להיות לך כחבר, אני רק מבקש. Tadi kita dah tengok video, kita dah melawat galeri. So sekarang ni kita akan ke tapak sebenar Medina Al-Zahra. Tapi kita tak boleh jalan kaki, kita kena naik bas. Sebab kalau jalan kaki, mungkin kita akan tak sempat sampai. Alright, jom let's go. Dalam bas, so boleh tengok ini antara kawasan Medina Al-Zahra tu. Luas tau, luas kan. Daripada bawah tadi kita boleh nampak tembok dia. Dia besar keluasan dia buat start buat tembok tu. Lepas dia demolish, dihancurkan, tinggal beberapa je yang ada dekat atas tu. Rasa macam kedatangan saya ni memang dirai tu tak. Tengok ni. Dengar tak bunyi apa? Ni bunyi orkestra tu tak. Tapi pada Chicken Creek, diorang kadang-kadang kita tak nampak, tapi kalau kita close up guna kamera dekat-dekat, nampak diorang semua ada yang tengah main violin, ada yang tengah main saxophone semua. Tak percaya susah sikit. Kamera kita tak boleh. Tapi terima kasih semua. Medina Al-Zahra jika diterjemahkan bermaksud Bandar Permata. Ianya mula dibina oleh Abdul Rahman III pada sekitar 936 Masihi. Medina Al-Zahra dibina sebagai ibu kota Andalusia yang merangkumi Dewan Upacara, masjid-masjid, pejabat pengurusan, pejabat kerajaan, bengkel, tempat tinggal dan macam-macam lagi. Kira lengkaplah tempat ini sebagai sebuah kota. Ada pendapat mengatakan yang Medina Al-Zahra ni dibina oleh Raja Abdul Rahman untuk isterinya iaitu Al-Zahra. Sebab tu nama dia Medina Al-Zahra. Sweet kan? Kalau saya jadi raja lah, saya tak buat. Saya akan bina untuk mak dengan ayah saya. Kalau gabungan dia jadi Adli Yatun. So akan jadi Medina Adli Yatun kat sini. Yalah, takkan. Ada fakta mengatakan yang seramai 10,000 orang bekerja digunakan untuk membina Medina Al-Zahra ni. Dan 6,000 batu setiap hari disusun oleh pekerja-pekerja ni. Bayangkan, badan dia orang macam mana masa tu? Bukan macam ni, badan dia macam ni. Budak-budak sadar ni. Semua nak kat batu besar-besar kot kan? Bukan benda-benda main ni, benda-benda ni. 6,000 batu tau. Blok bukan kecil-kecil tau. Bukan batu besar ni. Batu besar-besar ni. Besar kepala saya ni semua. Saya dah ada mood tu. Apa yang anda dan saya lihat ni hanya baru 10% sahaja kota sebenar Medina Al-Zahra ni. Sebenarnya besar dan sangat cantik. Saya tak tahulah kenapa dia pergi hancurkan. Saya, personally saya memang saya frust. Saya sangat kecewa bangunan bersejarah macam ni dia pergi pecahkan. Sekarang ni baru dia tahu manfaat dia macam mana. Boleh gunakan untuk kawasan bersejarah, untuk orang datang dekat sini. Kenapa dulu tak fikir benda-benda macam ni? Kenapa main pecah je terus benda-benda macam ni? Kan? Bukan murah benda-benda ni, tiang ni semua. Sekarang ni kalau jual mau juta-juta sebatang tiang je tau. Aduh.
Madinah Az-Zahra ini mula merosot pada sekitar tahun 1009 dan ia mula dimusnahkan oleh rakyatnya sendiri. ¿Cuántos días pasarán desde ayer? Kalau korang nak tahu, untuk mencari tempat tinggal ketika kita mengembara ni tak adalah susah sangat. Cuma kadang-kadang tu penat sikit lah nak kena cari. Quédate, si sientes miedo yo te cuidaré. Cordoba bukan sahaja antara kota terpenting ketika zaman kegemilangan tamadun Islam dahulu. Malah pada hari ini, kota ini turut diiktiraf sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Apa yang lebih menarik, di sini adalah tempat kelahiran ahli falsafah Islam yang ulung iaitu Ibn Rushdi. Ini adalah patung Averroes. Averroes ni ataupun dalam masyarakat Islam kita mengenalinya sebagai Ibn Rushdi. Ibn Rushdi ni merupakan seorang cendekiawan yang memang terkenal lah. Dan sini tempat kelahiran dia, tempat asal dia, Cordoba. Bangunan tembok yang besar dekat belakang saya ini dipanggil Almodovar Gate. Ini adalah salah satu pintu akses untuk masuk ke dalam kota yang gempak dekat dalam tu. Besar kan? Macam kuat daripada tanah. Fungsi Almodovar Gate ini adalah untuk melindungi bandar daripada serangan-serangan musuh. Tapi bukan itu je, ianya juga memberi kuasa dominasi yang berkesan terhadap perdagangan oleh pihak berkuasa. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Almodovar Gate yang dibina oleh orang-orang Islam telah musnah disebabkan faktor-faktor tertentu dan ianya kemudian dibina semula pada era Kristian di Cordoba. Kematian Abdul Rahman III pada sekitar 960 merupakan kehilangan yang cukup besar pada kerajaan dan umat Islam di Sepanyol. Beliau tidak meninggalkan sebarang harta benda, melainkan ilmu dan tulisan dalam pelbagai bidang seperti falsafah, perubatan dan juga muzik. Selain itu, Universiti Cordoba pada suatu ketika merupakan sebuah pusat terulung kepada kebijaksanaan sejagat. Yang uniknya dekat dalam ni adalah jalannya yang sempit. Walaupun sempit, pelbagai hal yang boleh dijumpai di dalam ni. Antaranya, Capilla Modigia San Bartolomé. Volver a sentir sabiendo olvidar. Pero se puede. Monumen yang menyimpan pokok berusia ribuan tahun ini merupakan permata penting yang menyimpan hasil seni Puak Moorish iaitu penduduk Muslim zaman Pertengahan Barat. Ini merupakan salah satu contoh terbaik seni Moorish di Cordoba.
Okey, saya sekarang ni di dalam Kapija de San Bartolome. Ini adalah satu bangunan peninggalan Puak Moorish. And dekat sini kita boleh lihat hasil peninggalan seni Puak Moorish ni. Kita boleh tengok beza dia mungkin daripada segi corak dia. Dia lebih ke arah macam buat corak macam ni. Macam orang lain kita tengok mungkin ada gambar orang, mungkin gambar binatang. Kita boleh tengok dekat sini ada tulisan macam tulisan Arab, tapi saya tak tahulah tulisan Arab ke tulisan apa. Kira boleh tengok juga dia punya hasil seni dia terlalu detail sampai kita tak boleh nampak ada silap pun antara corak kiri dengan kanan. Sebab saya pasti zaman-zaman ni semua dia guna ukiran je. So Puak Moorish ni juga saya boleh cakap suatu puak yang berseni, yang hebat. Jom. Di sini juga ada sediakan tab. Jika anda mungkin ada persoalan ke apa-apa yang anda tak faham, anda boleh rujuk dekat tab ni sahaja. Semua jawapan ada dekat sini. Contoh macam ni, pasal Saint Bartholomew's Church ni, susahnya nak sebut. Tapi semua adalah detail beritahu apa-apa yang mungkin kita tak faham, tapi kita boleh faham bila baca ni. Kan easy kan. Dalam monumen-monumen lama macam ni pun disediakan dia teknologi macam ni. Bagus macam tu. Saya dah habis dah. Dekat area ni saya dah tengok dah hasil-hasil seni orang Moorish ni. Sekarang ni saya tak sabar nak tengok dekat luar sana apa pula ada. Saya tengok apa lagi ada dekat Cordoba ni. Jom, ikut saya. Jom. Sikit lagi. Masyarakat Roma ni memang terkenal sebagai satu masyarakat yang kerap ataupun selalu berperang. Jadi mereka ni dikatakan adalah satu masyarakat yang memang pro lah untuk buat nyambatan, buat bangunan, buat kubu, semualah. Sebagai contoh, tempat yang mereka pilih untuk membina jambatan Roman pada abad pertama bukan dipilih secara rawak atau suka-suka je. Maknanya diorang akan cari tempat yang paling rendah, sungai paling dalam untuk memudahkan lagi kerja-kerja mereka ni. Bijak ni, strategi semua ni. Kalau Beta adalah raja. Ini rakyat Beta. Jenis tak faham bahasa. Karim. Syuk. Jalan. Sebab tu tak boleh jalan lagi. Pimpinan tak ada. Menara ini dibangunkan di selatan jambatan Roman. Sungai Guadalquivir adalah titik strategik yang memberikan laluan mudah dan cepat ke bandar. Menara dekat belakang saya ni dah macam-macam fungsi lah jadi. Dulu, masa zaman dulu dah pernah jadi penjara. Lepas tu sempat jadi sekolah. Bayangkanlah, punyalah pelik daripada penjara pun jadi sekolah. Dan sampai sekarang ni dia hanya menjadi orang panggil Al-Andalus Living Museum. Tempat untuk kita lawati, untuk kita rasa sendiri pengalaman masa-masa lampau tu macam mana. Ketika orang-orang Islam menguasai Cordoba, mereka merasakan mereka perlu untuk melindungi bandar ini jika bercita-cita untuk membangunkan Cordoba. Menara ini dibina untuk mewujudkan benteng pertahanan yang benar-benar kukuh. Banyak yang saya belajar tentang sejarah kemilangan umat Islam di Cordoba ni. Sedikit sebanyak saya ada rasa insaf mengenang betapa gemilangnya kehidupan umat Islam pada suatu masa dahulu. Panjangnya sepanjang 230 meter dan di hujungnya berakhir dengan salah satu pintu utama masuk ke bandar Rom dipanggil Triumph Al-Aq. Susah nak sebut.
pengalaman untuk belajar secara langsung mengenai sejarah-sejarah ini sangat penting. Sebab kata orang, untuk mengenali masa sekarang, kita perlu melihat ke masa lalu dan melihat ke arah sejarah-sejarah bertamadun Islam di suatu masa dahulu. Kalau kena gayanya, kita pun boleh menjadi gemilang dan terbilang seperti mereka di masa lampau. Betul tak? Macam mana pula kita? Padahal saya terlebih excited sebenarnya. Sekarang ni musim saya sampai ni musim panas, jadi air sungai ni nampaklah dia turun, dia cetek sikit lah. Sepatutnya tinggi air ni. So saya bagi anda choice. Kalau anda rasa nak tengok air sungai ni cetek, datanglah musim panas. Jadi kalau rasa nak tengok dia pasang, air duk pasang, boleh nampak lah apa segala menatang, berenang kat dalam tu, datanglah waktu-waktu yang elok winter tu kan. Tapi memang panas betul ni. Hitam dah. Hai. Memang mengagumkan sungguh sepanjang pengalaman saya di Cordoba. Sepanjang saya di sini, saya banyak belajar tentang Empire Rom, Empire Islam, Spanyol dan juga Kristian di Sepanyol. Melawat Cordoba umpamanya menyingkap rahsia salah satu daripada kota penting zaman pertengahan yang melahirkan ramai ahli-ahli falsafah, intelektual, tentera dan juga lain-lain. Baiklah, cukup pengembaraan saya di Cordoba buat kali ini. Saya pasti akan datang semula. Cordoba, pusat kekayaan asimilasi budaya yang melahirkan ramai cendekiawan. Sampai jumpa lagi. Saya Kamal Adli, from Spain to Morocco.